Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Agenda Awani. Tahun baru 2023 bakal menjengah dalam beberapa hari sahaja lagi. Kita menghitung hari, tapi kalau dihitung jam juga tidak jauh untuk kita menjengah ke tahun 2023. Yang pastinya setiap seorang akan ada harapan, azam dan juga iltizam yang baharu. Namun dalam pada kita riang untuk melihat kepada tahun baharu itu, sebilangan besar daripada saudara mara, rakan-rakan dan juga sahabat kita yang berada di pantai timur khususnya masih bergelut untuk membina semula kehidupan selepas banjir besar yang berlaku baru-baru ini. Bagaimana skalanya? Apa yang perlu dibantu? Adakah kita cukup untuk menggerakkan segala daya kita untuk membantu mereka dalam misi pasca banjir ini, ataupun kita mungkin terlepas pandang dengan keadaan sebenar yang berlaku? Saya ingin dapatkan pandangan dan juga cerita sebenar daripada saudara Nur Shazli Ramli, merupakan pengurus projek Humanitarian Care Malaysia, MyCare. Terima kasih saudara Shazli kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Difahamkan baru pulang dari Kelantan membantu mereka di Pasir Putih dan juga di Pasir Mas ataupun Pasir Putih dan juga di Tumpat. Mungkin dapat diceritakan bagaimana keadaannya. Mereka sudah pulang daripada PPS, tapi inilah sebenarnya detik permulaan untuk membina semula kehidupan. Apa yang kita perlu fahami? Okey, baik. Pertama sekali saya ucapkan mewakili Humanitarian Care Malaysia, MyCare, di atas jemputan untuk memenuhi agenda Awani daripada pihak Awani dan juga seluruh rakyat Malaysia untuk kita kongsikan apakah yang berlaku di lapangan di Kelantan dan juga Terengganu. Alhamdulillah saya baru saja pulang semalam dari Kelantan. Saya sempat berada di dua jajahan, iaitu di Tumpat dan juga di Pasir Mas. Yang mana kita tahu tahun ini sebahagian besarnya mangsa banjir yang kami temui, sebilangan mereka yang mengatakan paras banjir yang dialami pada tahun ini lebih teruk daripada sebelumnya. Malah sebagai contoh di daerah Pasir Mas misalnya, kampung yang kami jengah, kami ziarahi, kami santuni di Repek, di kampung Serongga, mereka telah pun mengalami banjir yang sama pada bulan Februari lalu, tetapi tidak seteruk ini. Salah satu mangsa yang kami sempat santuni dan juga bersihkan rumah beliau, Puan Rohani, beliau mengatakan rumahnya pada 2014 turut sama mengalami banjir ataupun bah kuning ketika itu, tapi bezanya ialah pada ketika itu air yang bah kuning tersebut datang daripada bahagian hulu menuju ke hilir, dan seperti mana yang kita tahu daerah Pasir Mas ni berada di bahagian hilir, di bahagian Kuala, dan bah kuning yang berlaku 2014 adalah air daripada limpahan sungai dari bermula dari Gua Musang menuju ke Kuala Krai dan seterusnya ke bahagian atas. Tetapi pada kali ini, limpahan air kali ini adalah tidak kuning tetapi jernih semuanya. Sebab apa? Limpahan itu datangnya daripada limpahan air daripada Sungai Golok yang memisahkan, yang menjadi sempadan di antara Malaysia dan Thailand, yang mana juga daerah ataupun jajahan Tumpat dan Pasir Mas itu berada di tebing Sungai Golok tersebut. Dan didapati bahawa pada 2014 dan pada Februari lalu, jika banjir ketika itu sampai ke paras sebahagian daripada kampung tersebut, di kampung Serongga, di Repek, Pasir Mas, sebahagiannya katanya di barat paras lutut ataupun paras pinggang, tapi kali ini sehingga menenggelamkan, sehingga ke cucur atap, ke bumbung sebahagian besarnya. Dan itulah beberapa dapatan yang kami dapati ketika berada di sana. Macam mana jenis kerosakan yang dialami oleh mereka? Kerana ini secara jujurnya ramai yang melihat kepada perkara banjir besar yang berlaku di Pantai Timur baru-baru ini ialah perkara banjir yang sering jadi pada musim tengkujuh. Tapi apabila NGO dan juga sukarelawan turun ke sana, ramai yang tanyakan soalan, teruk tak macam tahun 2014? Jawapan yang diterima ialah ramai yang mengatakan bahawa lebih teruk daripada 2014. Tapi jenis kerosakannya bagaimana? Itu satu. Dan juga mungkin ianya belum satu perkara yang mungkin kurang viral seperti mana impaknya seperti 2014 ataupun banjir yang berlaku pada tahun 2021 di Lembah Kelang. Jadi gerakan NGO itu dan juga orang perseorangan itu bagaimana skalanya kalau dapat dilihat di lapangan khususnya di Kelantan itu? Baik,
Jenis kerosakan yang dialami seperti mana yang mungkin kita lihat ditularkan di sebilangan media sosial misalnya, ada yang total loss yang kami temui juga total loss yang mana kebanyakan di kawasan desa kita seperti mana kita tahu banyak didiami oleh warga emas yang mana anak-anak mereka sana, saudara mereka tinggal jauh dari sana. Kami terpaksa menjadi pendengar yang setia, melakukan psychological first aid misalnya kan, mendengar rintihan dan juga keluhan daripada mereka. Ada sebilangan besar yang kita kata yang mereka dipindahkan pada malam pada hari Ahad yang minggu lalu ke PPS, tetapi pada ketika berada di PPS mereka tidak benarkan langsung untuk kembali sehinggalah mereka pulang selepas berada di PPS selama lebih daripada 1 minggu. Mereka tidak tahu rumah mereka tu bagaimana. Apabila dibenarkan pulang, ada sebilangannya yang total loss, yang kehilangan harta benda sama sekali, dan ada yang sebilangannya yang hilang harta benda, perabot dan sebagainya, tapi masih ada sebahagiannya masih lagi boleh diselamatkan. Dan daripada temu bual daripada ketika kami menyantuni mangsa-mangsa tersebut, sebagai contoh di Repek, di Pasir Mas ini, ataupun di Lubuk Jong, juga di Pasir Mas yang memang berdekatan dengan Sungai Golok, mereka kata mereka alami banjir yang seteruk ini akibat daripada projek tebatan banjir yang masih lagi di dalam proses pembinaan di sepanjang Sungai Golok tersebut. Asalnya projek tebatan banjir ini ketika sebelum pembangunan projek tebatan ini, paras air kawasan tersebut memang adalah kawasan banjir, tetapi paras air tidaklah sebegitu teruk seperti mana yang dialami pada kali ini. Dan jika berbalik kepada dari segi liputan semasa berkaitan dengan banjir pada kali ini, kita pun faham bahawa beberapa hari sebelum berlakunya bencana banjir kita dikejutkan dengan peristiwa di Batang Kali misalnya kan, yang mana meragut nyawa lebih ramai daripada masa banjir di Kelantan dan Terengganu. Seperti mana yang kita tahu, mungkin liputan lebih di paparan media massa misalnya, di media perdana misalnya, mungkin agak menenggelamkan jugalah sedikit tentang apa yang berlaku di Kelantan dan Terengganu khususnya pada kali ini. Apa yang diperlukan oleh mereka pada ketika ini? Di peringkat kerajaan, kerajaan menyalurkan peruntukan 100 juta, 50 juta untuk di Kelantan dan juga Terengganu untuk kerosakan. Begitu juga dengan beberapa kerajaan negeri. Itu respon pantas yang dilakukan di peringkat pentadbiran. Akan tetapi pasca banjir ini, kekuatan kudrat sukarelawan itu diperlukan bagi membantu mangsa-mangsa banjir membersihkan rumah. Seperti Tuan katakan tadi, counselling daripada psikologi untuk mendengar rintihan dan juga masalah mereka. Sejauh mana kekuatan NGO itu digerakkan pada ketika ini dan juga apa jenis bantuan yang paling mendesak yang diperlukan oleh mereka? Sebab kita ingin memastikan bahawa kalau kita mahu membantu, inilah membantu bantuan yang benar-benar diperlukan oleh kumpulan sasaran yang tertentu. Alhamdulillah, kami selaku NGO, kami banyak dibantu dan didorong dan didokong oleh NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara. Kami dan kita kira banyak NGO yang bernaung di bawah NADMA ini, yang di bawah naungan rakan NADMA. Kami banyak bertukar maklumat, dan pastinya seperti yang kita tahu secara relatifnya lokasi banjir dan juga keperluan itu adalah bersifat kita kata bersifat anjal. Dan of course seperti yang saya sebutkan tadi, bagi mangsa yang rumahnya tenggelam sehingga paras lutut mungkin lain keperluannya. Bagi mangsa yang rumahnya tenggelam sehingga ke paras pinggang mungkin lain keperluannya, lain kerosakannya. Dan bagi mangsa yang saya sebutkan tadi sehingga ke cucur atap, sehingga ke bumbung, lain pula keperluannya. Dan ini memerlukan kepada dana yang banyak, dan saya kira keperluan dan juga untuk mengganti semula kerosakan itu adalah amat-amat kritikal dan bergantung kepada tahap kerosakan dan juga jenis-jenis kerosakan yang dialami oleh setiap mangsa yang tentunya berbeza-beza dari satu lokasi dan juga berbeza-beza dari segi keluarga itu sendiri. Adakah mereka ini kebanyakan mereka sudah disantuni, adakah rumah mereka sudah dibersihkan sepenuhnya ataupun mereka masih lagi mengharapkan ada lagi banyak bantuan daripada sukarelawan-sukarelawan supaya dapat turun untuk melakukan tugas-tugas membersih dan juga menguruskan koordinasi hidup mereka selepas pasca banjir?
Alhamdulillah, semalam kita pun telah terima info daripada 2 hari sebelumnya daripada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dari 4 PPS telah pun ditutup, yang terakhir di Kelantan dan juga satu di Besut, Terengganu, dan saya kira masing-masing semua pun telah pulang ke rumah masing-masing. Dan apabila pasca banjir ini, apabila selepas pulang daripada PPS, Pusat Penempatan Sementara ini, banyak tenaga kudrat perlu dicurahkan, perlu disalurkan untuk membersihkan rumah masing-masing. Samping pada itu, dana yang tidak kurang banyaknya juga perlu disalurkan untuk mengganti semula barangan, kerosakan yang rosak dan juga kediaman masing-masing. Dan saya kira dana yang mencukupi dan juga tenaga sukarelawan, sama ada daripada agensi kerajaan, swasta dan juga sukarelawan dan juga masyarakat terbanyak perlu digerakkan dan ditagih sangat-sangatlah pada ketika yang kritikal ini, untuk supaya mereka boleh membina kembali kehidupan mereka, untuk kembali semula membina itu mungkin kita kata bersifat sementara, mungkin akan ada lagi gelombang yang seterusnya. Kita juga masih mengawasi dan juga memantau dari semasa ke semasa arus ataupun banjir gelombang yang seterusnya yang akan menjelang tiba mungkin. Gelombang yang seterusnya ini juga diramal dan juga dijangkakan oleh mangsa banjir sendiri, walaupun mereka masih lagi berada di PPS. Bagaimana kita melihat dan juga memahami persediaan mereka daripada psikologi, daripada segi mental? Ya, rumah memang sudah rosak akibat banjir, tapi mereka juga menjangkakan dan juga sentiasa bersedia akan ada lagi banjir yang akan berlaku dalam masa terdekat. Bagaimana kita bercerita mengenai mereka berharap untuk meneruskan kehidupan dan sebagainya? Mungkin kita dapat fahami, Tuan. Okey, baik. Daripada beberapa dapatan tinjauan dari sukarelawan kami, sebagai contoh di Kemaman misalnya, ketika berlakunya banjir di Kemaman minggu lepas, apabila NGO yang selepas daripada 2-3 hari berlakunya bencana tersebut ingin menyalurkan bantuan, mereka kata penduduk Kemaman ini didapati kebanyakan mereka tu rata-ratanya menyatakan bahawa mereka sudah well prepared sebelumnya, sudah bersedia lebih awal, dan segala kelengkapan walaupun berlaku sedikit sebanyak kerosakan dan sebagainya, mereka sudah pun ditanam di dalam pemikiran mereka ini. Itulah maksudnya itulah akibat ataupun kita kata musibah itu adalah yang masih lagi di dalam kawalan dan juga masih lagi di dalam prediction mereka untuk mereka hadapi. Kalau jika kita lihat semula apa yang saya kongsikan tadi di Pasir Mas misalnya kan, mungkin dan kebanyakan mereka hanya menjangkakan, penduduk kampung ini hanya menjangkakan mungkin paling kurang pun hanya paras pinggang saja seperti yang berlaku sebelum ini. Tetapi tiba-tiba sehingga paras bumbung kan. Jadi mereka ini ada sebahagiannya yang memang maksudnya terkejut dan malah menjadi mungkin trauma seterusnya kan, kerana tidak sangka kerana banjir yang memang menjadi kita kata makanan ataupun menjadi satu kelaziman kepada mereka saban tahun pada musim monsun timur laut, tetapi mungkin prediction mereka itu adalah di luar jangkaan. Dan apa persediaan mereka untuk menghadapi kemungkinan dan juga sebarang ancaman untuk gelombang-gelombang yang seterusnya? Kebanyakan mereka mengatakan ada sebahagian mereka yang pasrah, tapi dalam masa yang sama kita memberikan semangat. Sebab itulah sebenarnya saya sebutkan tadi, kita perlukan lebih ramai lagi sukarelawan ataupun pekerja kesihatan ini untuk memberikan kepada mereka counselling, psychological first aid kepada mereka, untuk memberikan semula kata-kata semangat untuk supaya mereka tidak down, maksudnya tidak hanya sekadar pasrah semata-mata berputus asa dan sebagainya, tetapi dalam masa yang sama bersedia untuk menghadapi pada gelombang yang seterusnya jika berlaku.
Ramai pihak NGO mengatakan bahawa koordinasi antara pihak NGO dan juga pihak berkuasa dikoordinasikan dengan lebih baik. Sesuatu dipelajari dan juga pengurusan Friends of Natma itu bergerak dengan sinergi yang sangat baik. Apa yang kita dapat highlight ataupun dapat ketengahkan di sini? Kerana difahamkan dahulunya NGO sukar untuk mendapatkan akses kepada maklumat dan juga kerjasama dengan pihak berkuasa itu masih lagi boleh diperbaiki. Tapi kini katanya kalau setiap hari itu mesyuarat dilakukan secara bersama, informasi dikongsikan dalam bentuk dua hala. Apa yang dipelajari dan juga dapat diketengahkan ataupun dapat di-highlightkan dalam pengurusan bencana kali ini? Baik, Alhamdulillah. Pertama sekali saya mewakili semua rakan NGO yang bernaung di bawah rakan NADMA mengucapkan jutaan terima kasih kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA yang kali ini memberikan satu sinergi yang baru dan yang mana sebelum bermulanya Monsoon Timor MTL pada bulan Oktober lalu, kami telah pun ada dalam beberapa siri pertemuan bagaimana untuk kita bersama-sama nak synergize, nak koordinasikan kerjasama di antara NGO dan juga agensi yang terbabit di lapangan. Dan saya kira buat kali pertama kali ini wakil NGO dijemput untuk berada di NDCC, National Disaster Command Center di markas SMART di Pulau Meranti, Puchong, untuk turut sama dengan agensi kerajaan yang lain untuk mengkoordinasikan pergerakan rakan-rakan ataupun sukarelawan NGO ini di lapangan supaya tidak ada redundancy ketika menyalurkan bantuan dan juga penyampaian bantuan di lapangan. Alhamdulillah. Dan bagaimana sebenarnya di peringkat ini sumbangan dan juga partisipasi daripada masyarakat awam masih lagi diperlukan ketika mangsa banjir di Pantai Timur mahu memulakan kehidupan, dan usaha sukarelawan itu tidak terhenti apabila banjir surut, segala-galanya selesai. Walhal apabila banjir surut, realiti hidup itu baru sahaja bermula bagi mereka. Justru bagaimana, apa yang diperlukan kalau siapa yang nak membantu dan juga menyumbang daripada segi dana dan juga tenaga serta kepakaran, apa yang diperlukan? Kalau pihak MyCare sendiri, apa yang diperlukan daripada mereka yang berminat dan juga ingin turut serta membantu mereka yang menjadi mangsa banjir ini? Baik, satunya ialah yang paling penting ialah bantuan dana lah. Bantuan dana ini sebab bantuan berbentuk kewangan ini adalah berbentuk fleksibel dan bersifat anjal, yang mana dana itu kita boleh salurkan berdasarkan keperluan semasa. Sebab keperluan semasa mangsa banjir ni dia berbeza daripada ketika bencana masih berlaku dan juga pasca bencana. Dan of course lah, dan sudah barang pasti apabila pasca bencana itu ada lebih mahal kosnya untuk disampaikan. Dan saya kira biasanya di kalangan masyarakat ketika berlakunya bencana, waktu itulah mencanak naik kan dana yang disalurkan. Tapi pasca bencana itu adalah lebih penting bagi mangsa yang terbabit untuk membina semula kehidupan mereka masing-masing, dan perlu ditingkatkan lagi dan perlu dilipat gandakan usaha untuk mengumpulkan dana apatah lagi pasca selepas berlakunya bencana itu untuk membina semula untuk membantu membina semula kehidupan mangsa yang terbabit. Daripada pihak MyCare sendiri, apa perancangan selepas ini dan juga bagaimana gerak kerja bagi kerja-kerja sukarelawan di Pantai Timur khususnya? Baik, selepas pada ini kami ada lagi siri-siri bantuan yang disalurkan, dan pada hujung minggu ini, weekend ini, akan ada lagi pasukan kami yang digerakkan bersama dengan Pertubuhan Ikram Malaysia, dan kami mempunyai 14 sekretariat di seluruh negara, dan sudah pasti ada juga sekretariat kami yang berfungsi di Terengganu dan juga Kelantan. Kami koordinasikan bersama-sama dengan PKOB tempatan, Pusat Kawalan Operasi Bencana. Kita saling berhubung di antara NGO yang terbabit dan juga pihak berkuasa, pihak berautoriti di lapangan. Dan selepas pada ini yang paling pentingnya ialah kadang-kala mungkin bantuan pasca banjir ini mungkin kurang popular di kalangan masyarakat misalnya. Tapi sudah barang pasti bahawa bantuan pasca bencana itu ada sebenarnya ketika daripada bantuan ketika bencana. Sebab ketika bencana kita lihat semua pihak masyarakat begitu Berpusu-pusu untuk menyumbang kan. Tetapi apa selepasnya?
what's next, kan? Itu yang paling penting. Kami mengambil contoh apa yang telah kami lakukan selepas peristiwa ataupun banjir Bah Kuning 2014. Alhamdulillah MyCare dengan sumbangan orang ramai kami berjaya membina 8 rumah buah kekal di Kuala Krai. Tapi itu semua ada juga dalam perancangan kami, sekiranya ada dana yang mencukupi, kami akan teruskan juga usaha tersebut. Itu sudah tentu memerlukan dana yang banyak dan juga di kalangan penduduk tersebut perlu ada tanah sendirilah, bukan tanah bukan tanah tumpangan, tanah disewa ataupun tanah kerajaan reserve dan sebagainya lah, insya-Allah. Itu dalam perancangan kami, insya-Allah. Bagaimana pasca banjir ini juga perkongsian maklumat, pengumpulan data itu sangat penting dan tidak terhad kepada pihak JKM. Benar pihak JKM akan berkongsikan data kepada pihak NGO seperti MyCare, tetapi kerana tuntutan dan juga keperluan setiap mangsa banjir itu berbeza-beza. Bagaimana MyCare mendapatkan akses kepada data ini dan adakah ada sukarelawan sendiri yang turun padang untuk mendapatkan maklumat dan juga keperluan-keperluan mereka itu dengan pengumpulan data ini, dan juga bagaimana kita memahami pentingnya data-data ini untuk membantu membina semula kehidupan mereka? Baik, seperti mana yang kami lakukan sebelum ini, sebelum kita turun ke mana-mana kawasan, kami akan buat tinjauan terlebih dahulu di lapangan. Apakah bentuk keperluan dan berapakah mangsa yang boleh disantuni, dan kemudian kita kena relate juga dengan berapa dana yang kita ada untuk kita disburse, untuk kita salurkan. Dan sudah barang pasti kita akan bekerjasama dengan local champions, iaitulah penduduk setempat dan juga pemimpin setempat untuk mendapatkan data tersebut. Dan ini juga akan membantu juga berlakunya pertindanan bantuan. Seperti mana yang saya suka sebut di Kampung Serongga ini, sebab kami turun di situ 3 kali. Sebab kami punya dana ini tidak mencukupi, dan juga dari segi logistik, transportation untuk salurkan. Sebab di kampung ini ada lebih kurang 170 buah rumah. So kami datang secara berpasar, kami salurkan bantuan berbentuk pek tidur, stove, makanan asas dan sebagainya tu secara berdikit-dikit. Dengan data dan juga info yang disalurkan oleh ketua kampung di kampung terbabit, di lokasi terbabit. Dan saya kira ini, koordinasi seperti ini adalah satu the best practice yang boleh dilakukan oleh mana-mana NGO dan juga mana-mana agensi bagi mengelakkan pertindanan, dan juga kita mendapatkan data yang tepat. Apakah keperluan yang perlu disalurkan supaya tidak berlaku pembaziran sumber dan sebagainya. Dalam hal yang lain juga, kita melihat kepada mangsa banjir ini, benar mereka bukan pertama kali berdepan dengan situasi musibah ini. Bagaimana kita melihat juga ada hasil daripada latihan, training dan juga program-program yang menjadikan mereka ini resilience. Kalau contohnya tuan mengatakan di Kemaman contohnya, saya pasti dahulu kita apabila kita ke Kemaman, mereka mengatakan bahawa mereka sudah ada prosedur-prosedur untuk memastikan bahawa bangsa-bangsa banjir ini dapat bertindak dengan lebih pantas dan dapat bertindak secara sendirian sebelum datangnya pihak berkuasa. Bagaimana kita melihat bahawa ada sesuatu perkara yang sudah berubah dalam masyarakat itu apabila mereka ditimpa dengan musibah? Koordinasi di PPS contohnya sudah jauh lebih baik. Adakah itu benar ataupun realitinya bagaimana? Saya kira ini adalah salah satu juga bidang ataupun mungkin kita katakan satu period yang perlu ataupun selama masa yang perlu diberi perhatian oleh pihak agensi kerajaan dan juga NGO. Sebelum berlakunya bencana, kita melakukan mitigasi bagi mengurangkan impak kepada bencana itu sendiri. Dan sebelum berlakunya bencana, apakah persediaan preparation kita untuk mengelakkan bencana, especially terutamanya pada kawasan yang memang setiap tahun, saban tahun akan berlakunya bencana. Sebagai contoh, di Kelantan, Terengganu misalnya, di lokasi-lokasi yang terbabit dengan musibah banjir ini kan. Sebelum berlakunya bencana, mungkin kita boleh berikan bantuan awalan. Sebagai contoh, kita lakukan drill, latihan menyelamatkan diri, ataupun kita bekalkan kepada mereka sebagai contoh jaket keselamatan misalnya kepada mereka, ataupun buoyan, ataupun pelampung, ataupun kita lengkapkan dengan fasiliti yang maksudnya yang boleh dimanfaatkan ketika berlakunya musibah banjir, bot, sampan, enjin dan sebagainya. Dan itu adalah period yang very critical dan boleh kita jadikan sebagai satu ingatan kepada kita untuk kita lebih bersedia dan
dalam masa yang sama juga perlu disampaikan juga, perlu ditanam di dalam minda mangsa yang so-called bakal mangsa, ya, walaupun mereka saban tahun berlaku bencana yang sama, tetapi untuk mengelakkan daripada kerosakan yang lebih besar ataupun unexpected, maksudnya dari segi kerugian yang bakal dihadapi, kita boleh berikan motivasi ataupun berikan ingatan ataupun data-data yang tepat, bagaimana cara mereka, ke mana mereka dihalalkan apabila berlakunya bencana dan apakah persediaan yang perlu. Dan saya kira di sini pendidikan masyarakat itu adalah penting untuk digerakkan lebih awal kepada mangsa ataupun bakal mangsa yang di lokasi yang saban tahun terlibat dengan bencana ini. Saya kira itu adalah satu the best practice yang boleh digerakkan usaha ini oleh agensi kerajaan dan juga NGO yang ada di seluruh Malaysia ini, insya-Allah. Dan kita harapkan NGO seperti MyCare akan terus bergerak aktif dan juga terus digerakkan untuk bantuan pasca banjir, dan kita harapkan tidak ada lagi gelombang besar yang berlaku selepas ini. Terima kasih saudara Nur Shazli Ramli kerana sudi berkongsikan cerita dan juga dalam masa yang sama mungkin dapat mengingatkan kita untuk terus membantu kepada mereka yang terkesan akibat banjir di Pantai Timur baru-baru ini. Sekian saja agenda Awani pada malam ini. Jika ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami dan platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.